daripada bengkel kan, yang hitam-hitam tuh. Nah ini apabila dia sudah loading pergi sini dia proses. Lepas itu kan dia pasti masuk di sini, masuk dalam itu tank yang untuk masuk di sini, baru dorong bawah keluar untuk pergi ekspor. Yang lori ini US punya angkut masuk. Table meja untuk makan tengah hari nanti. Ada breakfast dulu? Breakfast. Kita boleh lihat apa isi di dalam itu lah. So inilah dia isi di dalam. Jadi barang-barang US ini macam biasa kita buat, kita tidak buang, tapi kita akan buat satu program pengumpulan US, kita hantar ke luar lah. Orang lupus secara Kurnianya, majelis ini dapat dilangsungkan dalam suasana aman dan harmoni. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersamalah kita memohon rahmat. Semoga majelis mendapat berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa dan kami tiada daya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujib. Sesungguhnya kami bersyukur pada hari yang bahagia ini dapat kami bersama-sama berkumpul secara fizikal. Yang menghadapi dapat diatasi dengan cara yang terbaik, dan seterusnya kelestarian alam sekitar dapat dikekalkan. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunilah segala dosa-dosa. berbahagia Datuk Surveyor Tuan Haji Muhammad Yusri bin Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah, yang berusaha Encik Vitalis Haji Moduin, Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah, yang berusaha guru-guru besar sekolah menengah dan juga sekolah rendah, pengurus-pengurus syarikat yang terlibat dalam program kesedaran alam sekitar, khususnya mengenai pengumpulan elektrik dan electronic waste, yaitu Legenda Bumi Mas, E-Concern, Kualiti Alam, dan juga NCT Holding. Ataupun badan-badan bukan kerajaan, syarikat-syarikat korporat, jabatan-jabatan kerajaan, komuniti setempat dan orang awam. Seterusnya, hasrat kita untuk memupuk kesedaran di atas kerjasama dan komitmen yang telah ditunjukkan khususnya oleh pihak Kebabangan Petroleum Operating Company ataupun KPOX-nya Berhad
yang telah sudi sebagai rakan strategik dalam menjayakan sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat Negeri Sabah pada tahun 2022 ini. Juga kepada Jabatan Alam Kita, malah Kementerian Alam Kita dan Air, dan juga Kementerian Pelancongan Kebiayaan datang dan hadir untuk memberikan semangat kepada kami untuk kita memastikan alam kita terus terpelihara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Amirul Arifin Negara 2022 peringkat Negeri Sabah, iaitu Encik Ahmad Lutfi Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Kembangan Petroleum Operating Company HEPOC Sendirian Berhad, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pembicara Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada yang berbahagia Datuk Sebaya Tuan Haji Muhammad Yusri Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Yang Berusaha Encik Amirul bin Arifin, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, Yang Berusaha Encik Vitalis James Moduin, Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah, warga dan komuniti sekeliling kita. Pada hari yang ceria ini, saya bagi pihak Kembangan Petroleum Operating Company KPOC sangat berbangga untuk menyertai perasmian Hari Alam Sekitar Negara 2022 peringkat Negeri Sabah, Hari Alam Sekitar yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah. Untuk pengetahuan, Kembangan Petroleum KPOC adalah merupakan syarikat yang telah bertapak di Sabah lebih kurang 10 tahun. Pada pihak bersedia acara hari ini dan tahniah kepada semua yang mengambil bahagian dalam program, terutamanya program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar, kepada semua agensi kerajaan yang terlibat, warga sekolah dan rakan-rakan strategi dan rakan kerjasama yang saya hormati. Semoga kejayaan sentiasa bersama anda semua, dan tahniah kepada pemenang dalam program-program yang diadakan. Terima kasih. Alam Sekitar, tanggungjawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang berbahagia Datuk Sebaya Haji Muhammad Yusri Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah, untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya merasmikan majlis yang penuh bermakna ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih acara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Sabah Maju Jaya. Alam Sekitar, tanggung jawab bersama. Operating Company ataupun HEPOC Sendirian Berhad, pegawai-pegawai, pengurus syarikat, para hadirin yang saya hormati sekalian, pihak media serta barisan bersedia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, daripada isi rumah peringkat dan seterusnya membantu melestarikan alam sekitar di peringkat komuniti, bukan saja setakat di kawasan bandar, malah juga di luar bandar. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, menyatakan bahwa diri untuk sembuh dengan hikmah berlakunya penularan wabak tersebut. Namun cabaran bagi kita ialah untuk mengekalkan dan peran alam sekitar yang silih berganti, sinergi antara agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri harus terus digembleng melalui aktiviti pemerkuasaan yang menyeluruh dan mengekalkan momentum yang sedia ada.
serta semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung, dalam memastikan majlis sambutan ini berjalan lancar dan mencapai objektifnya. Tidak lupa juga menerapkan strategi jas yang lain, yaitu NCT Forwarding and Shipping Sdn Bhd, E-Concern Borneo Sdn Bhd, Legenda Bumi Mas Sdn Bhd, dan Kualiti Alam Sdn Bhd yang turut menyokong dan menjayakan usaha mempromosikan kesedaran alam sekitar di negeri ini. Akhir sekali, saya bagi pihak yang Bapak Menteri dengan sukacitanya meresmikan majlis sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat Negeri Sabah tahun 2022 dengan rasminya. Sekian. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadirin yang dihormati. Majlis kita diteruskan dengan sesi perkongsian mengenai pengurusan household e-waste di Sabah. Apakah itu e-waste? Mari kita sama-sama mendengar perkongsian oleh Puan Mardiana Aliska, penolong pegawai pengarah kanan Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, bagi mengetahui bagaimana e-waste di Sabah diluruskan. Majlis mempersilahkan. Boleh nampak saya kan? Okay. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Yang berbahagia Datuk Dr. Surveyor Haji Muhammad Yusri Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Yang berusaha Encik Amirul bin Arifin, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Vitalis Encik Modwi, Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah. Yang berusaha Encik Ahmad Lutfi Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Kebabangan Petroleum Operating Company KPOX Sdn Bhd, pegawai-pegawai eksekutif Majlis Daerah dan Wakil, pengetua-pengetua guru-guru besar sekolah, pengurus-pengurus syarikat premis yang kita diselenggarakan oleh Jabatan Alam Sekitar, para hadirin serta para media sekalian. Jadi semua sudah disebut dengan perhatian dan kasih sayang. Okay, jadi Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okay, mana suaranya? Okay, tadi kita macam formal sikit kan? Jadi kita santai, kita turunkan dulu debaran untuk mengetahui pemenang pertandingan sebenar Hari Alam Sekitar Negara. Okey, kalau tuan-tuan lihat, kita semua hari ini kita teruskan dengan perkongsian ni. Mungkin kita mau uji dulu minda semua. Sama ada tadi macam pengacara majlis ada bagi tahu apakah yang dimaksudkan dengan e-waste. Jadi, okay, next. Ya. Tidak. Siapa cakap tidak? Angkat tangan. Okey. Sekejap ah. Sorry puan. Ada hadiah berapa kita bagi ni? Kita bagi kota. 1. Ada berapa puan? 10 hadiah. Ada 10 hadiah. Okey. Jadi saya kena fikir apa mau bagi soalan lagi. Okey, tadi puan angkat tangan tadi yang cakap bukan e-waste. Yang cakap e-waste apa? Siapa? Oh, tiada. Okey, semua jawab bukan e-waste. Okey, seterusnya. Okey, ini pun situasi pengurusan e-waste secara general lah. So nanti saya akan kecilkan skop untuk di Sabah. Sekarang ni secara general memang tiada pengurusan yang sempurna. Dan kita pun belum ada lagi peraturan. Peraturan itu sedang dirangka khas untuk e-waste. Kenapa kita pentingkan e-waste ni untuk diuruskan dengan baik? Sebab teknologi sekarang ni semakin cepat berubah. Dan sekarang pun iPhone pun sudah iPhone berapa tu Fauzi? iPhone 40. Jadi yang Samsung lama dibuang sudah. Padahal masih bagus tu. Hazardous substances yang tidak mesra alam. Kalau you di rumah jadi mekanik, you buka-buka tiba meletup. So benda tu dia akan menghasilkan toxic
melepaskan, meriliskan gas daripada heavy metals tu. Tapi bukan juga satu komputer tu emas yang paling banyak, tidak. Mau juga kita mungkin beribu-ribu komputer mungkin baru dapat satu blok emas lah, tapi dia ada emas. So mungkin lepas ni orang pelik dia punya komputer sebab ada emas dalam tu. Okey, seterusnya next. Okey, ini yang saya sebut tadi ya, material dia. Kalau ada soalan boleh jumpa saya nantilah di belakang. Kalau tidak puas hati pun nanti kita lomba lagi. Tengok siapa yang menang. Okey, alright, terima kasih. Kita mulakan dahulu dengan montaj pertandingan video kreatif finalis Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar sesi. Pertandingan video kreatif Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar. Aku terus bekakkan telinga dan tidak peduli. Terbaik untuk menjaga, untuk membersihkan, untuk mengindahkan alam sekitar, khususnya di kawasan sekolah kita sendiri. Demi peringkat kerja-kerja pembinaan taman dan penanaman pokok-pokok dilakukan oleh guru-guru dan murid-murid sekolah ini. Hi. Hi. Are you a new student? Yes, I am. Would you like a tour around the school? Sure, why not? Let's bring some friends with us. What are we waiting for? Let's go. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah untuk menyampaikan sijil penyertaan kepada 22 buah sekolah yang telah menyertai Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar, yakni SLAS sesi 2020-2022 peringkat negeri Sabah. Kampung Simunul Sempurna. Dijemput SK Pasir Putih Tawau. Dijemput SK Bandar Tawau 2 Tawau. Seterusnya dijemput SK Sebagaya Lahadati. Dijemput SK Mutiara Kota Kinabalu. Seterusnya dijemput SK Lambidan Menunggu. Dijemput SJKC Chengning Keningau. Seterusnya dijemput SK Pekan Sipita.
Dijemput SRT Don Bosco Bunduk Tuhan, Ranau. Dijemput SK Lokyok Sikwati, Kudan. Dan dijemput SK Rukom, Pitas. Seterusnya, majelis dengan sukacitanya menjemput pengetua atau wakil SNK Umas-Umas Tawau, dijemput SMK Abaka Tawau. Dijemput SM Holy Trinity Tawau. Dijemput College Tingkatan 6 Tawau. Dijemput SMK Agase Lahadatu. Dijemput SM St. Michael Penampang. Dijemput SMK Datuk Peter Mojuntin Penampang. Dijemput SMK Taman Ria Tuara. Hadirin yang dihormati, seterusnya diumumkan Johan pertandingan video kreatif alam sekitar dimenangi oleh SK Lokyok Sikwati, Kudan. Terima kasih kepada Encik Amirul bin Arif, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, kerana sudi menyampaikan sijil dan hadiah sebentar. Saya umumkan pemenang. Tempat ketiga dimenangi oleh Betsy Basti,
Pemenang akan menerima hadiah wang tunai ringgit Malaysia 300 dan hadiah sampingan. Manakala naib Johan dimenangi oleh Farrell John Jolby, pemenang akan menerima wang tunai ringgit Malaysia 400 dan hadiah sampingan. Walau bagaimanapun, kedua-dua pemenang ini tidak dapat hadir pada hari ini. Hadirin yang dihormati, pada majlis ini, penerima sagu hati pertama akan membawa pulang wang tunai ringgit Malaysia 100 dan hadiah sampingan. Istimewanya, penerima ini adalah peserta paling muda, yaitu berusia 11 tahun. Gambar yang diambil oleh adik kecil ini adalah gambar pemandangan alam sekitar di sebuah pulau yang indah, yaitu Pulau Sibuan Sempurna. Dengan itu, bagi menyempurnakan acara penyampaian majlis ini, sukacitanya majlis menjemput Encik Ahmad Lutfi Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Kebabangan Petroleum Operating Company Kepok 9 Berhad, untuk menyampaikan hadiah kepada penerima sagu hati ini dan Johan. Pertandingan fotografi alam sekitar bertemakan Nature of Sabah. Majlis menjemput peserta paling muda untuk menerima sagu hati pertama, yaitu Adik Daris Zahin bin Fauzi dari SRS Datuk Simon Wong, Kota Kinabalu. Johan pertandingan fotografi alam sekitar Sempena Hazan 2022 peringkat negeri Sabah. Pemenang ini akan membawa pulang hadiah wang tunai ringgit Malaysia 500 dan hadiah sampingan. Johan dimenangi oleh Saudara Sam M. Rose. Dengan gambar beliau yang memaparkan pemandangan Gunung Kinabalu dari Kampung Melangkap, Kota Belud, Sabah. Tahniah diucapkan. Seterusnya, penyampaian hadiah pertandingan mewarna sekolah rendah Kinabalu. Diminta adik untuk terus berada di atas pentas. Naib Johan yang akan membawa pulang trofi hadiah wang tunai ringgit Malaysia 400 dan sijil dimenangi oleh adik Nur Faika Dayana binti Muhammad Rizwan dari sekolah SK Pangkalan ILDM Kota Kinabalu. Hadiah Johan akan membawa pulang trofi wang tunai ringgit Malaysia 500 dan sijil. Johan dimenangi oleh adik Neltera Nishonela Petrus dari sekolah SJKC Lokyu Menggata. Seterusnya, diumumkan pemenang-pemenang pertandingan mewarna sekolah rendah tahap 2. Tempat ketiga yang akan membawa pulang trofi hadiah wang tunai ringgit Malaysia 300 dan sijil dimenangi oleh adik Kim Yaun dari sekolah SPKC Lokyo Lika. Naib Johan yang akan membawa pulang trofi wang tunai ringgit Malaysia 400 dan sijil dimenangi oleh adik Deslin Osman dari sekolah SP Sekolah Maris Tanjung Aru. Dan Johan yang bakal membawa pulang trofi hadiah wang tunai ringgit Malaysia 500 dan sijil dimenangi oleh
adik Emerci Jinjuan dari sekolah SJKC Angelo Tenis Kota Kinabalu. Sebelah. Adik-adik jangan malu. Sila tunjukkan hadiah kemenangan adik-adik sekalian. Berikan tepuk dengan mengambil kira dasar keuangan kerajaan, penganugerahan hanya kepada Johan Sekolah Rendah dan Johan Sekolah Menengah yang telah memenuhi kriteria anugerah ini. Ia akan dianugerahkan Sekolah Lestari dengan hadiah sebanyak ringgit Malaysia 2,000 untuk setiap Johan. Kita di negeri Sabah yang tercinta ini amatlah bertuah dengan adanya program CSR, Corporate Social Responsibility oleh syarikat Kebabangan Petroleum Operating Company KPOP Sdn Bhd. Kini kita dapat menambah jumlah pemenang kepada 8 penerima anugerah Sekolah Lestari untuk peringkat negeri Sabah. Kita berikan tepuk tangan. Oleh yang demikian, sebelum keputusan saya umumkan, marilah kita sama-sama saksikan rangkuman montaj sekolah-sekolah yang menyertai Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar sesi 2020-2022 peringkat negeri Sabah. Petroleum Operating Company KPOP Sdn Bhd dan Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah JPAS bagi menyempurnakan sesi penyampaian seterusnya. Bagi pertandingan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar sesi 2020-2022 peringkat negeri Sabah, penerima sagu hati sesi 2020-2022 peringkat negeri Sabah, Majlis sukacitanya menjemput SK Sepegaya Lahadatu, mohon penerima untuk berada di hadapan. Seterusnya dijemput ST Pasir Putih Tawau. Dijemput ST Kampung Simunul Sempurna. Dan dijemput SMK Agasi Lahadatu. Seterusnya, majelis mengumumkan naik Johan kategori sekolah rendah jatuh kepada SJKC Chengming Keningau.
Naib Johan / kategori sekolah menengah jatuh kepada SM Holy Trinity Tawau. Diumumkan Johan / kategori sekolah rendah jatuh kepada SK Lambidan Kuala Penyu. Johan / kategori sekolah menengah sesi 2020-2022 peringkat negeri Sabah jatuh kepada SM St. Michael Penampang. Sesi fotografi bersama kita berikan tepukan kepada penerima anugerah. Dengan berat US sebanyak 2.198 kg. Dijemput Majelis Daerah Penampang dengan berat US sebanyak 4.154 kg. Seterusnya dijemput Lembaga Bandaran Kuda dengan berat US sebanyak 1.995 kg. Majelis menjemput Majelis Daerah Sipitang dengan berat US 1.787 kg. Dijemput Majelis Daerah Keningau dengan berat US 1.302 kg. Seterusnya dijemput Pegawai Eksekutif Majelis Daerah Beaufort dengan berat US sebanyak 651,2 kg. Seterusnya dijemput Majelis Daerah Beluran dengan berat US sebanyak 184,2 kg. Seterusnya dijemput Majelis Perbandaran Tawau dengan berat US sebanyak 1.378 kg. Majelis Perbandaran Sendakan dengan berat US sebanyak 547,8 kg. Majelis Daerah Lahadatul dengan US sebanyak 1.677 kg. Okay. Kita berikan tepukan kepada wakil-wakil tamu kehormat kita. Dengan itu, Majelis menjemput MCT Forwarding and Shipping Sendirian Berhad
Seterusnya dijemput Syarikat E-Constant Borneo Sendirian Berhad. Kita wakil syarikat untuk berada terus di pentas. Dijemput Syarikat Legenda Bumi Mas Sendirian Berhad. Dan dijemput Syarikat Quality Alam Sendirian Berhad. Sesi bergambar bersama David dan kita berikan tepukan gemuruh kepada hamba-hamba PYDT ini. Dalam sekitar negara tahun 2022 peringkat negeri Sabah. Dan juga merakamkan terima kasih kepada pihak KEPOP dan Jabatan Pelindungan Alam Sekitar Sabah JPAS. Dengan itu, Majelis mempersilakan Encik Amirul bin Arifin, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, untuk menyampaikan cendera kenangan kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia Datuk Surveyor Haji Muhammad Yusri Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Kelansungan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Seterusnya menyampaikan cendera kenangan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kebabangan Petroleum Operating Company KEPOP Sendirian Berhad. Dan menyampaikan cendera kenangan kepada Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah JPAS. Majelis merakamkan ribuan terima kasih dengan sempurnanya acara ini dan silakan untuk kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Yusri Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Kelansungan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, yang berusaha Encik Amirul bin Arifin, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, yang berusaha Encik Vitalis J. Murui, Pengarah Jabatan Pelindungan Alam Sekitar Sabah, yang berusaha Encik Ahmad Lutfi Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Kebambangan Petroleum Operating Community KEPOP Sendirian Berhad, yang dihormati Puan Junainah Abi, Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, pegawai-pegawai eksekutif Majlis Daerah dan Wakil, pengetua dan guru besar sekolah, pengurus-pengurus syarikat, para hadirin serta para media sekalian. Nama saya Nur Hafifah Samia binti Abdullah E.J. Fahmi dan rakan saya Nur Zahira Umaira binti Husin. Kami murid-murid SK Lambidan. Pertama sekali, kami mewakili SK Lambidan amat berterima kasih kerana julung-julung kalinya telah diberi peluang untuk berkongsi serba sedikit tentang pengalaman kami dan juga sekolah kami. Seperti yang semua tahu,
SK Lambidan merupakan sekolah yang terletak di Kuala Penyu. Saya telah belajar selama 6 tahun di SK Lambidan. Seperti juga semua hadirin, pastinya ada pengalaman berharga semasa bersekolah. Sekolah kami yang cantik dan indah ini telah memberi saya banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Bermulanya kami menjejakkan kaki di persekolahan ini dari prasekolah lagi. Kami telah pun didedahkan dengan pelbagai program dan aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar. Walaupun kami belum tahu apa-apa, tetapi kami sangat seronok menjalani persekolahan kami. Lebih-lebih lagi, kami dikelilingi dengan rakan-rakan dan guru-guru yang sangat baik. Tahun demi tahun, kami menjalani sisi persekolahan. Sekarang kami telah pun berada di tahun 6. Guru-guru kami khususnya masih komited mendidik kami, masih lagi bersungguh-sungguh untuk menerapkan pendidikan alam sekitar kepada kami. Banyak ilmu yang kami perolehi. Pastinya, SK Lambidan adalah sebagai sekolah alam sekitar. Banyak sekolah yang datang melawat ke sekolah kami. Banyak juga program dan pameran kami sertai, dan ada juga pertandingan yang kami menangi. Dan saya telah mendapat Gold Award dan Most Promising Innovation Award di pertandingan inovasi peringkat antarabangsa tahun ini. Kami ketika itu membawa tema inovasi alam sekitar dalam salah satu cabang SDG. Walaupun ketika itu kita masih menghadapi wabak COVID-19 dan sekolah belum beroperasi secara menyeluruh, kami terpaksa mengikuti beberapa siri pertandingan itu di atas talian. Kami agak mencabar jugalah. Dengan keadaan sekolah dan kampung kami yang tidak mempunyai talian internet yang kuat, tetapi kami sangat bersyukur. Semuanya kami hadapi dengan berkat kesabaran dan kesungguhan dengan bantuan guru-guru dan yang kami ada sini. Walaupun sekolah kami serba kekurangan disebabkan kedudukan yang agak jauh dari pekan, apatah lagi bandar, namun tidak mematahkan guru-guru kami untuk terus memperjuangkan pendidikan alam sekitar kepada kami. Hasilnya, sekolah kami adalah johan sebanyak 2 kali dalam pertandingan serasi negeri Sabah. Kami juga mendapat beberapa anugerah dalam pertandingan sekolah lestari peringkat kebangsaan. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada rakan saya untuk meneruskan perkongsian ini. Rakan saya Nur Hafifah Samia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaira akan meneruskan perkongsian ini mengenai sekolah kami. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dapat kita lihat di pameran dan di meja VIP, ingin juga saya kongsikan salah satu produk hasil inovasi sekolah kami, yaitu Borneo Bamboo Straw, yang telah memenangi pertandingan inovasi Minos anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Produk ini telah pun menjadi salah satu trademark SK Lambidan dan telah mendapat sambutan di luar sekolah. Bukan itu sahaja, permintaan pasaran bukan sahaja daripada sekolah Sabah, Sarawak, tetapi sudah sampai ke Semenanjung, Malaysia. Hasil
Hasil jalan ini dapat membantu menjana pendapatan bagi komuniti di kampung kami. Dari produk yang dihasilkan ini menunjukkan betapa komitednya SK Lambidan sebagai sebuah sekolah yang melaksanakan dan menerapkan ilmu khususnya yang berkaitan dengan alam sekitar. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Guru Besar SK Lambidan, Puan Tamina Rasmi atas sokongan, juga kepada Guru Serasi SK Lambidan, khususnya Cikgu SDM Melisa, guru-guru dan warga sekolah. Sebenarnya menjadi tulang belakang di sebalik sebuah kejayaan literasi dan sekolah lestari kami. Tidak juga dilupakan ibu bapak serta keluarga SK Lambidan serta semua yang banyak memberi sokongan dan sentiasa membantu menaikkan nama SK Lambidan di Persada. Juga kepada Jasabah yang menjadi pembimbing di sekolah kami. Akhir sekali, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ingin menyampaikan hasrat sekolah kami, yaitu ingin melihat pendidikan alam sekitar ini akan terus dilaksanakan, bukan sahaja di SK Lambidan, tetapi juga kepada semua sekolah. Akhir kalam, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.